warahmatullahi wabarakatuh. Kita orang dari grup 3 ingin membentangkan analisis filem. Kami pilih filem Kartini. Okey, nama saya Nurul Inani binti Maisa, nombor matrik I1903584. Nama saya Nur Fadila binti Muhammad Nasri, nombor matrik I191035554. Nama saya Nur Syahadah binti Muhammad Khidir, nombor matrik I111035585. Nama saya Nadia Atira binti Isa, nombor matrik I191035446. Dan lagi seorang ahli kami yang bernama Muhammad Syauqi bin Muhammad Sukardi, I191035526. Next. Okay, sebab kami pilih filem Kartini ni, pertama dia menceritakan pasal sejarah Indonesia, iaitu pada zaman dahulu dia ceritakan pasal adat-adat yang digunakan oleh orang Indonesia pada zaman dahulu. Okey, yang kedua, Kartini merupakan seorang wanita yang intelektual dan terpaksa mengikut adat. Dia macam tak berapa nak follow sangat adat yang dibawakan oleh orang Indonesia zaman dahulu. Jadi dia terpaksa mengikut sebab ayah dia merupakan raja, orang yang berpengaruh lah pada zaman tu. Okey, yang ketiga, filem ini hanya mementingkan kekeluargaan, status dan pembelajaran, iaitu dalam filem Kartini ni, ayah Kartini ni dia macam nak bagi anak dia kahwin dengan orang yang bangsawan, orang yang kaya-kaya je. Dia macam orang yang biasa-biasa ni ayah macam tak pandang sangat. Okey, untuk yang keempat, membantu golongan wanita yang didiskriminasi oleh adat yang diamalkan oleh masyarakat Jawa Tengah, iaitu macam zaman dahulu orang perempuan ni diorang macam pandang rendah. Diorang tak bagi belajar tinggi, diorang just suruh kahwin, jaga suami je. Duduk dengan suami, apa-apa sikit dengan suami. Okey, sinopsis untuk filem Kartini ni pula. Wanita tidak diperbolehkan untuk mendapat pendidikan tinggi. So kiranya diorang macam belajar sampai sekolah rendah, something like that. Lepas tu sampai umur berapa diorang kena kahwin. Lepas tu duduk dengan suami, jaga suami, semua dengan suami je lah. Okey. Kartini membesar melihat ibu kandungnya dianggap sebagai pembantu rumah. Ibu Kartini ni dianggap sebagai pembantu rumah sebab ibu dia tak ada darah bangsawan. Lepas tu ayah Kartini kahwin dua. So ibu dia yang kedua mempunyai darah bangsawan. Sebab itulah ibu first dia dianggap sebagai pembantu rumah saja. Okey, Kartini memperjuang sepanjang hidupnya untuk kesetaraan hak bagi semua orang. So macam Kartini ni dia nak menaikkan pangkat wanita. Dia macam tak nak merendah-rendahkan wanita. Macam wanita zaman dahulu dipandang rendah. Apa sikit semua wanita duduk kat dapur je. Dia macam hal-hal yang lelaki semua buat ni diorang tak boleh join. Okey, Kartini dan dua saudaranya membuat sekolah untuk kaum miskin dan menciptakan lapangan kerja. Dia macam membantu orang-orang miskin untuk membuat sekolah. Lepas tu macam diorang nak buat kerja macam ada pot diorang lah. So macam tak ada lah macam menyusahkan orang lain. Macam mudahlah diorang nak dapat pendidikan time tu. Dan Kartini harus melawan tradisi yang dianggap suci, bahkan menentang keluarganya sendiri untuk memperjuangkan hak. Kartini terpaksa macam tak payah ikut adat tu sebab macam adat tu menyukarkan lagi diorang untuk meningkatkan taraf wanita. Dan akhir sekali, Kartini juga harus menghadapi masalah peribadinya, iaitu Kartini dia tak nak kahwin pun, tapi ayah dia paksa dia kahwin. Kartini dia nak sambung belajar, dia nak tulis buku, tapi ayah dia lebih prefer dia untuk kahwin dengan orang bangsawan yang lagi kaya daripada tu. Okay. Next, watak dan perwatakan. Okey, berdasarkan watak dan perwatakan, saya memilih 3 watak yang penting dalam filem Kartini. Okey, first watak Kartini, di mana watak utama yang dilakonkan oleh pelakon Dian Sastrawardaya. Okey, perwatakan dalam filem ini merupakan Kartini ini merupakan seorang yang ingin memperjuangkan keserataan hak bagi seseorang perempuan dalam bidang pendidikan. Okey, di mana Kartini ni dia lebih mementingkan pendidikan daripada kehidupan dia untuk membina keluarga. Dia banyak fokuskan dia punya cita-cita dia untuk menjadi sebagai seorang penulis buku. Okey, yang kedua, Kartini ini merupakan seorang perempuan yang mempunyai prinsip dalam kehidupannya. Yang ketiga, Kartini mempunyai cita-cita yang tinggi untuk menjadi sebagai seorang penulis. Yang keempat, Kartini ini memperjuangkan hak kebebasan seorang wanita yang telah berkahwin atau yang dicurangi suami. Okay, next. Watak yang kedua iaitu
Ngasira. M.A. Ngasira ni selaku watak utama yang dia merupakan sebagai ibu kandung Kartini yang dilakukan oleh pelakon veteran iaitu Christine Hakim. Okey, M.A. Ngasira ni dia berlakon sebagai ibu kandung kepada Kartini dan dia juga sebagai pembantu di dalam rumah Kartini. Okey, watak M.A. Ngasira ni beliau memainkan peranan sebagai seorang bawahan iaitu sebagai orang gaji di rumah Kartini. Yang ketiga, M.A. Ngasira ni merupakan ibu kandung yang tersisih akibat bukan dari keturunan bangsawan. Okey, dulu M.A. Ngasira ni merupakan isteri kepada ayah Kartini dan disebabkan dia tidak ada darah bangsawan, menyebabkan dia tersisih daripada keluarga ayah Kartini tersebut. Okey, yang keempat, M.A. Ngasira ni merupakan seorang yang mengambil berat tentang kehidupan dan perjalanan yang dilalui oleh Kartini. Yang kelima, M.A. Ngasira ni merupakan ibu yang penyayang, kuat dan tabah menghadapi dugaan yang diterima dalam kehidupannya. Okey, watak yang ketiga iaitu Raden Sosroningrat. Okey, watak ni merupakan sebagai ayah Kartini yang dilakukan oleh pelakon veteran iaitu Dedi Sutomo. Raden Sosroningrat ni dia memainkan watak sebagai seorang ayah yang baik dan sangat menyayangi anak-anaknya. Sebab watak Raden ni dia banyak macam bertolak ansur lah dengan kehendak yang diinginkan oleh anak-anak dia yang lain. Okey, lepas tu Raden ni juga merupakan seorang ayah yang mementingkan tradisi atau adat Jawa yang telah dipraktikkan sejak zaman nenek moyang yang terdahulu berkenaan tentang pelajaran bagi orang perempuan, perkahwinan dan sebagainya. Okey, Raden Sosroningrat ini juga mementingkan darjat dan juga keturunan. Dia juga berpegang pada janji yang telah dilakukan. Okay, contoh macam Raden ni dia banyak pegang, dia macam kalau apa janji yang dibuat ni dia kena laksanakan. Okay, contoh macam dia berjanji dengan seorang bangsawan ni untuk menikahkan anak dia dengan anak kepada lelaki bangsawan tersebut. Okey, sebelum tu saya nak tambah sikit mengenai bahagian watak dan perwatakan di mana saya ingin kaitkan tentang watak yang dimainkan dalam filem tersebut dengan jenis-jenis personality yang ada dalam diri mereka. Okey, bagi watak Kartini, Kartini ni menunjukkan kepada jenis personality yang dikenali sebagai personality sanguine. Okey, di mana kita tahu personality sanguine ni menunjukkan kepada personality yang ke arah extrovert. Iaitu extrovert ni menunjukkan kepada seseorang yang bersosial, boleh bekerjasama dan boleh menyelesaikan masalah yang dihadapinya bersama dengan orang lain. Okey, malah berdasarkan personality ini juga, ia menunjukkan individu yang mempunyai semangat yang tinggi dalam kehidupan dia. Dan dia pandai berbicara di khalayak ramai. Kiranya dia mudah menyesuaikan diri di khalayak ramai. Okey, contoh macam kita ambil yang Kartini ni merupakan seorang yang disenangi ramai orang sebab dia macam personality dia yang mudah menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling dia. Okey, bagi watak yang kedua iaitu watak Raden, iaitu ayah kandung kepada Kartini. Okey, watak ni berdasarkan watak Raden dalam filem Kartini ni, dia menunjukkan personality sebagai dia menunjukkan kepada personality choleric yang membawa maksud kepada individu yang suka memberikan arahan, bersikap agresif, tegas, aktif dan juga kuat cemburu. Okey, dia menunjukkan kepada seorang yang mempunyai ciri-ciri pemimpin dalam hidup dia. Okey, malah melalui personality ini juga ia menunjukkan kepada individu yang mempunyai gaya sebagai seorang pemimpin serta mempunyai sikap keyakinan yang tinggi dalam atas keputusan yang dilakukannya. Okey, contoh macam dia menepati janji yang dilakukannya dengan seorang bangsawan yang lain untuk menikahkan anaknya dengan anak kepada bangsawan tersebut. Okey,
Okey, yang ketiga watak M.A. Ngasirah, di mana berdasarkan watak M.A. Ngasirah dalam filem Kartini ini, dia menunjukkan kepada personality melankolik yang membawa maksud kepada individu yang suka mengelak dan menyelesaikan masalahnya dengan cara yang tersendiri, serta menunjukkan kepada individu yang pendiam dan suka memendam. Okey, berdasarkan kepada watak M.A. Ngasirah ni, dia merupakan seorang pembantu yang merasa tersisih daripada keluarga dia sendiri. Okey, berdasarkan personality ni, M.A. Ngasirah ni sering memendam perasaannya sekiranya dia mempunyai masalah untuk mendekatkan dirinya dengan anak-anak, untuk mendekatkan dirinya dengan Kartini, dan dia juga sering memendam perasaannya sekiranya dia mempunyai masalah dalam kehidupannya. Okey. Sebelum kita memasuki kepada teori yang diberikan ini, kita kenalah mengenal berkaitan dengan latar belakang tokoh Adler, iaitu nama penuh adalah Alfred Adler. Dilahirkan pada 7 Februari pada tahun 1870 di Vienna, dan pada usia 4 tahun Adler ni hampir mati kerana penyakit pneumonia. Sejak daripada itu, Adler ni dia berazam untuk menjadi seorang doktor, dan kemudian beliau meneruskan pengajiannya di Vienna dalam bidang perubatan. Kemudian beliau pula menjadi pakar dalam bidang neurologi dan psikiatri. Dan juga Adler dia membuka kepada banyak sekolah-sekolah dan mendidik para ilmuwan dan juga para pelajar, terutama ni kan adalah kanak-kanak. Kemudian Adler diserang sakit jantung semasa beliau bersia-sia, sebelum beliau memberi ceramah semasa di Scotland. Kita ambil berkaitan teori dalam permasalahan filem ni, kita ambil berusaha ke arah superiority, susunan kelahiran iaitu gugusan keluarga, kemudian minat bermasyarakat dan gaya hidup. Seterusnya adalah permasalahan yang berada dalam filem yang dapat dikaitkan dengan teori. Antaranya adalah berusaha ke arah superiority, di mana kita dapat lihat di sini di dalam filem ini permasalahannya yang mana Kartini bertindak agresif ataupun bersifat berani dengan melarikan diri daripada rumah, daripada tempoh pengasingan. Apakah tujuan Kartini melakukan sedemikian? Kerana Kartini ingin mencari matlamat, iaitu mencari ilmu, di mana beliau telah keluar daripada rumah dengan menghadiri pembicaraan kehakiman bersama wanita Belanda. Kemudian beliau menuntut ilmu dengan wanita Belanda untuk mencapai superiority ataupun kesempurnaan yang Kartini inginkan. Jadi seterusnya adalah permasalahan yang dapat dikaitkan dengan teori mengikut susunan kelahiran. Kartini merupakan anak tengah di dalam keluarga. Seperti yang kita tahu, susunan kelahiran dalam teori Alfred Adler menyatakan bahawa anak tengah ini bersifat sendiri, ataupun mereka lebih cenderung kepada untuk berdikari secara sendiri dan mampu untuk menyelesaikan masalah, terutama sekali berkaitan dengan kekeluargaan. Jadi permasalahan yang dapat di sini menunjukkan Kartini ini merasa bahawa dirinya tidak dilayan secara adil di dalam rumah, kerana di dalam keluarga ibunya merupakan seorang pembantu rumah dan Kartini tidak dapat memanggil ibunya sendiri dengan perkataan ibu. Jadi di situ dapat dikaitkan permasalahan di dalam teori, iaitu mengikut susunan kelahiran. Seterusnya ialah permasalahan yang dapat dikaitkan dalam filem Kartini mengikut teori Adler ialah minat bermasyarakat. Kita mengetahui bahawa kita sejak lahir lagi dipupuk dan dibimbing oleh masyarakat, oleh ibu bapa kita untuk hidup bermasyarakat. Dalam filem ni, Kartini dan abang tirinya tidak mempunyai persefahaman, di mana kaum lelaki dalam filem ni tiada minat dalam hidup bermasyarakat. Kartini dengan abang tirinya ni tidak bersefahaman, memandangkan mereka diajar dan dibimbing dengan adat yang tidak adil.
kedua-dua abang tiri Kartini sering membantah dan tidak bersetuju dengan idea-idea Kartini untuk membantu golongan wanita dan kanak-kanak dalam pelajaran. Abang Kartini memiliki sifat cemburu apabila Kartini berjaya memujuk ayahnya untuk menulis sebuah buku dan mengukir kayu mengikut corak yang dilukisnya. Mereka berusaha untuk menghalang Kartini untuk berhubung dengan wanita Belanda, di mana ibu tiri Kartini juga bersepakat dengan abang tirinya untuk mengurung Kartini di dalam bilik pengasingan agar Kartini tidak dapat berhubung dengan wanita Belanda tersebut untuk belajar dan memperolehi ilmu baru. Okey, yang seterusnya, permasalahan yang dapat dikaitkan dalam teori ini ialah gaya hidup. Gaya hidup dalam keluarga, di mana dalam filem ni memaparkan sebuah masyarakat yang mengamalkan tradisi turun-temurun masyarakat Jawa. Masyarakat ini mengamalkan konsep biar mati anak, jangan mati adat, kerana mereka lebih mementingkan tradisi daripada anak mereka sendiri. Namun tradisi ini seolah-olah mendiskriminasikan hak dan keadilan kaum wanita. Pada ketika itu, poligami adalah perkara yang biasa dalam kalangan masyarakat Jawa, terutama sekali masyarakat bangsawan. Mereka terlalu mengikut kepada adat dan yang mengamalkan konsep poligami. Kartini melihat sendiri bagaimana hal ini telah menimbulkan perpecahan dan kesengsaraan antara anggota keluarga. Kartini dia tak bersetuju dengan idea tersebut dan dia berusaha untuk mengubah tradisi ini dengan mempelajari pendekatan barat. Seterusnya kita akan sambung kepada kaedah penyelesaian mengikut teori yang akan diterangkan oleh Shauki. Tentang kaedah penyelesaian mengikut teori Alfred Adler dalam filem Kartini. Terdapat beberapa teknik yang saya rasa sesuai digunakan mengikut teori Adler. Antara teknik yang boleh diaplikasikan oleh teori Adler dalam filem Kartini adalah membentuk imej baru. Membentuk imej baru bermaksud klien kebiasaannya mempunyai imej masa lalu, sekarang dan masa depan mengenai diri mereka. Contoh situasinya yang boleh diambil adalah ketika ayah Kartini tidak setuju usaha Kartini dalam bidang ukiran dengan punya, walaupun ia mendatangkan manfaat ataupun dapat meningkatkan taraf hidup keluarga mereka. Selain itu, teknik yang boleh digunakan adalah berlakon seolah-olah. Berlakon seolah-olah ini adalah mengharapkan track-track yang mereka tidak miliki. Teknik ini mengharapkan track-track yang mereka tidak miliki. Teknik ini digunakan apabila klien melahirkan keinginan untuk menjadi berbeza. Sedutan yang boleh diambil apabila apabila Kartini mendapat peluang untuk memasarkan penulisan bukunya hasil inspirasi dari seorang penulis daripada Belanda. Namun tidak dapat dipasarkan kerana tertangan daripada ahli keluarga mereka. Yang ketiga, kaedah lain yang boleh digunakan adalah galakan. Galakan ini digunakan untuk membina hubungan dalam sesi dan juga digunakan untuk menilai gaya hidup klien. Terdapat satu babak di mana wakil daripada Belanda mendorong Kartini dan keluarganya supaya memberi peluang kepada Kartini untuk melanjutkan pelajaran di Belanda. Namun usahanya tampak gagal kerana ayahnya tidak membenarkan Kartini pergi ke sana. Dan kaedah yang keempat adalah nasihat, cadangan dan arahan. Terapi ini melihat ahli terapi ini menawarkan nasihat secara percuma. Teknik ini memberikan tanggungjawab kepada klien. Sebagai contohnya, Kartini mendapat nasihat daripada seorang perempuan Belanda ketika dalam mimpi yang menyatakan bahawa Kartini perlu keluar dari kehidupannya untuk mengubah masyarakat hidupnya, kerana pada waktu itu wanita tidak mendapat peluang yang secukupnya berbanding dengan lelaki dalam pelbagai aspek. Yang kelima adalah tugasan, kehidupan dan terapi. Teknik ini boleh diaplikasikan
dalam teori dalam filem Kartini kerana ia terbagi kepada 5, iaitu cinta, pekerjaan, masyarakat, perkembangan diri dan perkembangan rohani. Terdapat beberapa adegan yang boleh dikaitkan dengan kelima-lima ciri tersebut. Antaranya cinta, ketika Kartini Kartini merasakan dia tidak perlu berkahwin kerana dia berjaya mengubah penduduk kampungnya dengan seorang diri ataupun dengan bantuan adik-adiknya. Yang kedua dari segi pekerjaan kerana beliau ingin membuka tempat belajar di rumahnya selepas pulang daripada Belanda. Yang ketiga adalah perkembangan masyarakat kerana beliau berjaya mengubah setelah beliau pulang daripada Belanda, beliau berjaya mengubah pandangan masyarakat ataupun mengubah persepsi wanita itu sendiri kerana dulu mereka menganggap wanita itu tidak mampu berbuat apa-apa. Dan yang keempat, perkembangan kendiri. Perkembangan kendiri ini adalah falsafah yang ada pada Kartini yang tidak mampu diganggu-gugatkan oleh persekitaran luar. Ini menunjukkan Kartini mempunyai falsafah diri yang kuat. Dan yang kelima adalah perkembangan rohani. Perkembangan rohani ini adalah ketika beliau ingin belajar tentang agama dengan seorang ustaz dan belajar agama dengan seorang ustaz terhadap Al-Quran dan maksud-maksudnya. Oleh itu, saya merasakan kaedah penyelesaian mengikut teori Adler ini sangat sesuai dengan filem Kartini ini. Okey, sekarang kita akan masuk pada rumusan. Okey, apa yang berdasarkan filem Kartini ini, apa yang dapat dirumuskan adalah pematuhan terhadap adat Islam sebuah kaum itu terlalu tinggi sehingga kaum wanita tidak dapat mendapat peluang yang sama rata dengan lelaki. Kemudian, namun Kartini ingin mengubah persepsi tersebut dengan dia berpeluang untuk melanjut pelajaran di Belanda dan akhirnya ia mengubah persepsi terutama keluarganya yang tidak bersetuju pada awalnya. Dan pada akhirnya kaum wanita juga mendapat peluang yang sama rata dengan lelaki. Contohnya untuk mendapat pendidikan yang sebelum ini dimonopolikan oleh lelaki saja. Dengan ini ataupun secara keseluruhannya, Kartini ini di Indonesia dianggap sebagai legenda ataupun tokoh wanita yang tersohor sehinggakan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.